Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Malaysia. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang menonton sesi kita pada pagi ini. Untuk hari yang pertama, kita ada Abang Glenn. Hari kedua, kita ada Abang Mustaqim. Hari ketiga, kita ada duet daripada Kak Dania dan juga Abang Glenn lagi sekali. Dan pada hari ini, saya akan menjadi hos anda. Saya, Abang Awak, salah seorang sains communicator dari Petroscience Prismat Johor Bahru. Walaupun muka dah tua, tapi panggil je lah abang, tak ada masalah. Kalau nak panggil pakcik ke atuk ke, silakanlah juga. Tak apa, tak ada masalah. Tapi untuk kilan ni, kita panggil abang awak lah Okey. Sebut tadi Prismat Johor Bahru. Ada ke Petroscience lain selain daripada Petroscience di Kuala Lumpur tu? Kepada yang belum mengenali Petroscience The Discovery Center, kami sebenarnya telah ditubuhkan oleh Petronas pada tahun 1999 sebagai wadah tanggungjawab sosial korporat dalam bidang pendidikan STEM untuk menyediakan persekitaran yang merangsang dan meningkatkan kemahiran STEM di kalangan rakyat Malaysia. Petroscience merupakan sebuah pusat sains kontemporari yang mengetengahkan bahan pameran yang interaktif dan program STEM yang menarik dengan tujuan untuk memberi inspirasi kepada orang ramai dan memperkayakan kehidupan melalui pengalaman dan pembelajaran yang berimpak. Petroscience telah menubuhkan dan menjalankan pelbagai aktiviti luaran termasuk penubuhan pusat sains satelit Petroscience di seluruh negara, Petroscience Prismat di Kuantan, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching. Ada juga pameran bergerak Petronas Street Smart. Dan juga ada pertandingan sains peringkat kebangsaan, acara komuniti dan banyak lagi. Jadi kepada semua yang berada di keempat-empat negeri ini, jangan lepaskan peluang anda untuk berkunjung ke Petroscience Prismat. Baik, kepada semua yang baru berkesempatan untuk menyertai kami pada hari ini, saya nak kongsikanlah sedikit sebanyak tentang latar belakang program My Digital Maker Fair ni. Program ni merupakan program tahunan Malaysian Digital Economy Corporation ataupun MDEC dan telah dilancarkan pada bulan Ogos 2016. Dah 5 tahun daripada 2016 sampailah sekarang. Ia merupakan satu inisiatif bersama Badan Akademik Awam dan Swasta untuk mengubah belia Malaysia daripada pengguna digital kepada penyumbang dalam ekonomi digital. Bagi mencapai hasrat ni, platform My Digital Maker Fair telah diwujudkan dengan menyediakan pelbagai aktiviti kemahiran seperti coding, ada apps building, 3D printing yang semuanya akhirnya akan membantu mengukuhkan penyelesaian masalah dan kreativiti di kalangan generasi semasa dan juga yang akan datang. Jadi, untuk My Digital Maker Virtual Fair yang kelima ni, Petroscience Sdn Bhd akan mengendalikan Karnival Maya ini bersama MDEC dan akan menganjurkan webinar serta bengkel berasaskan teknologi dan industri 4.0 yang akan mengupas pelbagai topik seperti penggunaan drone di pelantar minyak dan di luar pesisir pantai, teknologi dalam industri maritim, aplikasi robotik, animasi stop motion dan macam-macam lagi. Kalau saya nak sebut dekat sini, tak sempat nak habislah. Sepanjang Karnival My Digital Maker ni, para peserta juga berpeluang menyertai webinar dan bengkel berorientasikan teknologi yang akan dikendalikan oleh Petroscience, Universiti Teknologi Petronas, Dewan Bahasa dan Pustaka Sabah, Sabah Creative Economy and Innovation Center ataupun CINIC, Center of Technical Excellence Sarawak, Centex, Kinabalu Coders, Tabung Gagasan Ekonomi Anak Sarawak, Tegas, Teach for Malaysia, TFM dan lain-lain lagi. Petroscience juga bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dan Pustaka Negeri Sarawak untuk menyediakan akses kepada pelajar luar bandar kepada peranti dan juga jalur lebar melalui 5 pusat e-desa di Sabah dan 10 pusat komuniti digital di Sarawak. Kerjasama ini akan memberikan pelajar di kawasan luar bandar peluang untuk menyertai aktiviti dan bengkel My Digital Maker. Baik sedar tak sedar, My Digital Maker Virtual Fair kita ini sudah pun sampai ke hari yang keempat ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan hanya berbaki 1
1 hari saja lagi. Pelbagai sesi yang menarik dan padat dengan info dan yang kita telah susun untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan medium digital daripada 17 November lagi sampailah esok 21 November 2021. Jangan lupa hashtag kita, hashtag #MyDigitalMaker, hashtag #PetroScience dan hashtag Celebrating Life, Enriching Life. Jadi kepada adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudah pun bersama kami pada hari yang pertama lagi, terima kasih kepada yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dan kepada yang baru saja menyertai kami pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang ke My Digital Maker Virtual Fair 2021. Ayah skrip boleh next. Okey, kita akan teruskan dengan kita punya itinerary pada hari ini. Okey, minta maaf ya ada sikit sebanyak kita akan bacakan kepada anda ataupun kita boleh baca bersama-sama itinerary kita pada hari ini. Kita akan mulakan dengan Meet the Expert dan terokai teknologi industri maritim. Kemudian kita akan pergi kepada special session pada pukul 10 suku dengan tajuknya Your Voice, Our Future, Robotics and Augmented Reality Innovative Projects for the Community. Dan seterusnya kita akan ada Tech Workshop by PetroScience. Akan cerita tentang Minecraft, how to build an eco-friendly house. Kemudian pada waktu petang kita akan ada Meet the Expert lagi sekali, Sentex, Eon Reality, bringing the immersive technology to the masses. And then last sekali kita akan ada workshop by partners, game development endanger wildlife. Okey. Baik, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini kan, apa kata kita nak warm up sikit. Tapi biasanya kita warm up dengan ada exercise kan. Tapi hari ini kita nak buat tembakan info-info yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Baik, saya nak tanyalah semua. Di tangan saya ni ada orang panggil apa ni? Influencer banyak guna ni orang panggil ring light. Nampak on, off, on, off. Agak-agak kan? Macam mana lampu ni boleh menyala? Kalau kata nak jawab, boleh teruskan jawab di ruangan komen, ruangan chat, apa semua kan jawab saja. Dan kita akan teruskan. Untuk adik-adik yang belajar sains, apakah tenaga yang terhasil daripada lampu suluh ni? Ya betul. Tenaga elektrik. Sekarang ni kan, kehidupan kita banyak bergantung kepada tenaga elektrik kan? Kita guna tenaga elektrik ni untuk buat apa? Kita nak buka laptop, kita nak tengok event kita ni, My Digital Maker Virtual Fair 2021, contohnya lah yang guna tenaga elektrik. Kita pun biasanya kita buka TV dan juga kita guna handphone, guna tenaga elektrik. Dan ada sesetengah negara ni, negara-negara maju ni, dia orang basuh pinggan pun guna tenaga elektrik. Dia panggil dishwasher. Jadi macam mana tenaga elektrik ni dihasilkan sebenarnya? Baik, sebenarnya ada perubahan tenaga yang berlaku daripada bahan asas. Dan majoriti penghasilan tenaga elektrik kita di Malaysia ni adalah dengan menukarkan tenaga daripada apa? Cuba teka. Ada cahaya matahari ke? Ada angin ke? Ataupun guna empangan, guna hidroelektrik? Ataupun guna arang batu? Macam mana tu? Kalau kata tuan-tuan nak jawab salah satu macam mana? Boleh sila jawab di ruangan chat ataupun komen. Kita ada 4 pilihan. Baiklah, sebenarnya kita dekat Malaysia ni paling banyak menggunakan tenaga daripada arang batu yang ditukarkan kepada tenaga elektrik. Arang batu akan dibakar di pusat penghasilan tenaga dan ia akan menghasilkan api yang sangat panas. Api ini akan mendidihkan air dan menghasilkan steam. Dan juga steam ini sangat panas.
Steam yang terhasil akan memusingkan turbin dan turbin yang berpusing inilah yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Lebih laju turbin ini berpusing, lebih banyak tenaga elektrik yang akan dihasilkan. Tenaga elektrik yang terhasil inilah yang akan disalurkan ke rumah kita untuk buka TV tadi, untuk charge phone, guna dishwasher, lampu ring light ni dan sebagainya. Begitulah kisahnya. Nanti kalau sempat, nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang penghasilan tenaga elektrik di Malaysia ni. Macam gitulah. Salah satu cara penghasilan tenaga elektrik. Dan dalam era teknologi sekarang, dah tentu kita lebih banyak menggunakan tenaga elektrik. Betul tak? Bercakap tentang dunia teknologi ni kan, memang berkait rapatlah dengan sesi kita yang seterusnya ini. Pernah tak anda terfikir macam mana pemandu bot ataupun kapal yang bawa kita ke tengah laut ataupun pergi ke pulau tu masa kita nak cuti-cuti Malaysia, pergi ke Pulau Redang kat Terengganu ataupun Pulau Mantatani di Sabah gitu, ke main nak berjalan ni. Apa agaknya teknologi yang kapten kapal gunakan untuk berlayar ni? Jadi, mari kita bersama-sama bincangkan tentang persoalan ini dalam sesi kita yang pertama untuk hari ini. Meet